buat semua peserta sama bengkel doodle Cikgu Najwa. Yang dihormati Datuk Pada Majlis Madaraya Johor Bahru, Datuk Haji Muhammad Nur Azam, Datuk Haji Osman. Boleh hidup lagi. Yang Tak rindu. Tengah hilang tu. Rolling juga. Dia duduk sana. doodle bersama Cikgu Najwa untuk tahun 2022. Terima kasih buat Majlis Madaraya Johor Bahru dan juga Perpustakaan Sultan Ismail atas jemputan sebagai tenaga pengajar sekali lagi untuk program ni lah. Okey, sebelum saya mulakan kelas, ada beberapa perkara lah yang saya ingin sampaikan terlebih dahulu pada peserta dan juga guru-guru yang Takut-takut tak? okay, yang pertama sekali sebelum saya Sangkut-sangkut. aktiviti praktikal boleh sediakan dan bahan seperti kertas, pensel, pemadam, pen dan juga pen marker. Saya harap peserta semua dah adalah beberapa helaian kertas untuk kita mulakan aktiviti praktikal sekejap lagi. Kemudian siri doodle, bengkel doodle bersama Cikgu Najwa akan dijalankan selama 3 sesi. Bermula pada hari ini 9 April, 16 April dan juga yang terakhir sekali 23 hari bulan April. Jadi kehadiran untuk setiap sesi bengkel ni akan diberikan link Google Form akan diberikan 10 minit terakhir sebelum kelas tamat. Jadi jangan skip kelas lah sebab Google Form tersebut diperlukan untuk isi maklumat bagi pensijilan jugalah. Jadi rugilah kalau tak belajar sampai ke akhir waktulah ya. Kemudian saya juga ingin berterima kasih kepada rakan seperjuangan saya lah dalam doodle, Cikgu Intan Iziana Yusak yang akan membantu saya sebagai moderator pada hari ini. Sebarang soalan yang ditulis akan dijawab oleh Cikgu Intan. Beliau juga seorang doodlist yang berpengalaman. Jadi sepanjang sesi pembelajaran saya minta untuk peserta mute dan saya akan beri masa lah nanti untuk sesi soal jawab dan juga boleh bersama-sama dengan saya lah menghasilkan karya. Dan bagi yang mengikuti bengkel saya melalui Facebook Live, boleh tuliskan komen dan Cikgu Intan akan tolong respon kepada soalan-soalan anda. Jadi saya lihat ramai peserta untuk bengkel hari ini merangkumi pelbagai peringkat umur daripada sekolah rendah hingga ke dewasa. Jadi saya ingin bagi tahu dululah, maklumkan dulu yang kelas saya ni mengikut aras. Itu sebab saya buat 3 sesi. Jadi untuk sesi yang pertama ni saya akan bermula dengan aras rendah dan perkara yang akan saya fokuskan adalah kemahiran asas dalam melukis dululah. Jadi kita yang mana yang dah memang saya rasa semua yang sertai bengkel saya hari ni sangat berbakat dan minat untuk melukis. Jadi mana-mana peserta yang dah ada kemahiran yang lebih tinggi dan juga berpengalaman dalam melukis apa-apa genre sekalipun, bolehlah kita berkongsi pendapat sebab saya sendiri pun masih belajar. Jadi kita boleh berkongsi idea untuk anak-anak murid kita belajar bagaimana untuk melukis. Okey, setakat ni dulu penerangan saya yang pertama dan saya minta untuk semua mute sementara waktu ni. Jadi saya boleh fokus untuk mengajar dulu, kemudian saya akan masuk kepada sesi soal jawab.
Okey. Tak apa, kalau ada soalan nanti tuliskan je dulu di ruangan komen di Webex ataupun di Facebook. Cikgu Intan akan bantu untuk jawab. Okey, pertama sekali semua dah ada alatan. Jadi saya akan mulakan dengan pengenalan kepada garisan duda. Okey. Saya tak sempat nak lukis satu-satu garisan. Tak apa, lepas ni kita akan buatlah. Jadi saya tunjukkan dulu contoh-contoh garisan yang saya biasa rujuk dalam internet dan juga olahan daripada garisan-garisan lurus, garisan melengkung boleh ke? Garisan lingkaran. Jadi kita akan tengoklah beberapa garisan asas dan juga olahan daripada garisan tersebut. Okey, nampak tak? Nampak Okey. Okay, kejap ya. Baik. Sekejap saya turunkan kamera sikit. Okay. Alright. Ini adalah contoh daripada garisan-garisan asas doodle yang telah diolah. Jadi kalau kita tengok pada garisan yang pertama ataupun patterns yang pertama ni, ia dilukis berdasarkan garisan lurus. Garisan lurus yang kemudiannya dicorakkan menjadi garisan melintang dan juga garisan menegak. Okey, yang kedua kita ada garisan melengkung. Okey, ataupun garisan beralun. Okey, garisan beralun ni kita selalu guna je. Saya pun selalu guna garisan beralun, tetapi dipelbagaikan dengan beberapa teknik melukis garisan tebal dan juga garisan halus. Kita pun lepas ni kita akan buat bersama-sama, tapi pentinglah juga untuk saya terangkan bagaimana untuk kita melihat kejadian olahan garisan asas tersebut. Okey. Okey, yang ini bermula sebenarnya daripada garisan lingkaran. Okey. Yang membentuk beberapa bulatan pelbagai saiz dan juga inilah penggunaan penegasan kepada background. Okey. Okey, yang ni garisan melengkung tetapi dijadikan diolah menjadi bentuk air ke daun, bolehlah macam tu kan. Okey, ini kita bermain dengan garisan asas sahaja. Itu sebab pentingnya untuk kita tahu garisan-garisan, kita rasa mudah, garisan-garisan yang kita biasa lihat, biasa lukis tu mudah, tapi sejauh mana kita cukup kreatif ataupun cukup pemerhatian kita untuk mengolah garisan-garisan tersebut menjadi lukisan doodle. Okey, tak ada seni yang tak perlukan disiplin. Kalau kita minat seni, kita minat melukis, yang pertama sekali adalah disiplin kita untuk memahati apa yang perlu kita belajar dalam kemahiran yang kita nak lah. Okey, saya harap ayat saya gunakan ayat yang mudah difahami lah untuk pelajar-pelajar sekolah rendah dan juga murid-murid lain untuk faham. Kalau ada apa-apa boleh maklumkan dalam ruangan komen. Sekejap ya. Apa Facebook tak jalan? Okey. Tak apa, kita teruskan je. Okey, kalau ni kita tengok masih sama dengan penggunaan garisan lingkaran yang membentuk kepada bentuk asas. Okey, ada bulatan, ada bujur, okey, kemudian digabungkan dengan garisan lurus. Okey, inilah kemahiran yang akan kita cuba pertingkatkan. Saya tahu semua orang boleh melukis garisan. Tapi macam mana kita nak memperbaiki kemahiran kita dari masa ke masa. Okey, ini pun sama, guna bentuk asas, kemudian digabungkan dengan garisan nipis dan juga penegasan pada objek tersebut. Okey. Kalau kita tengok, kalau dah tengok pada garisan-garisan ni. Okey. Besar kemungkinan saya rasa semua pelajar, guru-guru dan peserta boleh nampak setiap patterns yang kita nak lukis dalam doodle ni hanya menggunakan garisan yang sama sahaja. Tapi itulah
pentinglah untuk kita tahu kemahiran dan cara teknik untuk kita mengolah garisan tersebut. Okey, jadi saya rasa dalam sejam ni cukuplah untuk kita belajar bagaimana untuk mengolahlah garisan asas kepada garisan olahan yang lebih kompleks menggunakan penegasan dari teknik garisan halus dan juga garisan tebal. Okey, saya tunjukkan sikitlah beberapa karya doodle yang ada. Okey, sekejap ya. Sama juga, ni pun bukan saya lukis. Saya ambil contoh daripada internet, saya baiklah di internet sekarang. Okey, sebabnya saya belum ada kesempatan untuk menambah karya-karya doodle saya. Sebab kebanyakan karya doodle saya sebenarnya di dinding. Saya kurang melukis di kertas. Jadi tak apa, lepas ni nanti mungkin anda semua boleh tengoklah Facebook saya ataupun IG. Adalah sikit karya-karya doodle yang saya buat kalau nak ni lah. Kalau nak menambah ilmu, melihat karya-karya doodles lain pun ada. Nanti saya akan berikan beberapa nama doodles yang saya rujuk untuk melukis doodle. Okey, yang ni garisan doodle, garisan asas yang diolah menjadi lukisan doodle. Lukisan doodle. Kita tengok ni interpretasinya daripada laut, menggunakan garisan beralun. Okey, tak apa. Kita tengok dulu apa yang saya nak huraikan dan apa yang akan saya tunjukkan dalam sesi ni. Kalau tak faham ke apa, tak apa, tulis je kat komen. Nanti Cikgu Intan akan bantu, okey? Okey, ni laut. Okey. Tapi bila kita gunakan garisan, kita olah garisan asas daripada garisan lingkaran, garisan beralun, jadilah bentuk yang sebegini. Okey, nampak tak? Ada dua bentuk. Ombaknya macam ni, lautnya macam ni. Okey, gunungnya macam ni. Okey, firehouse. Okey, inilah kita kata imajinasi. Okey, doodle ni bukan kata, memang kalau ikutkan pada konsep yang sebenar, doodle ni adalah contengan. Contengan yang bersahaja. Tapi itulah, bila kita conteng, kita tak naklah kita sampai buang masa. Apa yang kita lukis tu, kita perlu fahami dan juga kena hargai bakat sendiri. Okay? Jangan bila kita suka melukis, kita tinggalkan macam tu je. Jadi sentiasa pertingkatkan kemahiran yang ada lah. Itu untuk saya jugalah, sebab saya seorang guru sekolah rendah, tapi saya bukan guru pendidikan seni. Jadi bila saya ada masa, saya akan melukis. Okay, ni contohnya. Okay, kita tengok pada karya lain. Okay, ini adalah karya yang saya ambil juga daripada internet. Okay, tetapi saya cuba buat perbezaan antara garisan sedia ada, garisan tanpa garisan tebal, dan saya tambah pada karya ni garisan tebal untuk membezakan ataupun memberi penegasan kepada objek yang kita nak fokuskan. Okey, saya harap boleh nampak Okay, boleh nampak tak ada beza antara pokok yang di sebelah ni dan pokok yang di sebelah ni. Okey, jadi tak apa, kita akan belajar sebentar lagi bagaimana untuk buat penegasan kepada garisan halus dan juga macam mana cara untuk kita membezakan apa yang nak ditonjolkan, apa yang perlu dia ada di depan dan apa yang perlu ada di belakang. Kat belakang nak guna warna apa? Tak, hari ni memang kita akan guna hitam putih saja, tak payah colour Okey. Okey, kemudian ini adalah juga contoh doodle tapi dimasukkan elemen bayang-bayang kat sini. Okey, itu sebab hari ni saya tak gunakan warna. Saya akan gunakan pensel, pen dan juga pen marker. Okey, sebab saya akan fokuskan kepada konsep hitam putih je.
Ya. Tapi saya akan tunjuklah boleh ke doodle ni guna warna ataupun apa warna yang digunakan. Jadi kita akan tengoklah. Okay. Ni doodle anak saya. Anak saya umur 9 tahun. Jadi di sebelah ni doodle yang dia buat kosong lah. Okay, kemudian saya tambah elemen bayang-bayang tadi untuk menjadikan meletakkanlah macam beri penegasan lah pada karakter yang anak saya lukis. Saya pun tak tahu apa dia lukis. Tapi macam itulah perbezaannya bila kita pertingkatkan kemahiran kita dalam melukis garisan. Sebenarnya garisan tu adalah asas kepada cara kita menguasai kemahiran melukis apa-apa pun. Kita perlu tahu cara melukis garisan dan juga antara yang penting bila kita melukis adalah untuk tahu bagaimana cara memegang pen dengan betul dan cara kita pegang tu akan membezakan antara yang kita akan hasilkan tu garisan nipis ataupun garisan tebal. Okay. Alright. Okay, kejap. Ada satu lagi. Boleh ke doodle ni warna? Okay. Sebelum ada yang tanya soalan tu, saya jawab dulu. Okay, ni antara doodle saya yang berwarna. Ni doodle saya yang berwarna lah. Saya mula-mula saya doodle ni main-main je lah. Doodle apa? Guna pensel colour warna merah. Kemudian saya cubalah letakkan warna untuk bagi naikkan sikit lah doodle saya ni. Ni contoh-contoh je. Saya bukan saya rasa saya tak ada kepakaran lah dalam bahagian pewarnaan ni, tapi saya cuba jugalah macam mana nak bertingkatkan kemahiran saya dalam pewarnaan, sebab teknik pewarnaan ni banyak kemahiran yang perlu kita kuasai. Jadi itu sebab saya untuk siri kali ni saya gunakan warna hitam putih. Saya fokuskan kepada garisan tebal, garisan halus, kemudian olahan daripada garisan asas. Kemudian yang terakhir nanti sesi yang ketiga barulah saya masuk sedikit bagaimana untuk gabungkan doodle dengan beberapa elemen warna yang inilah yang simple kan. Tak ada dah banyak. Okay, kalau nak belajar mewarna tu dah kelas lain dah. Itu kita kena tanya pustakaan Ustaz Ismail lah pula. Okay. Setakat ni yang tu dulu. Sekejap ya. Okay, kalau ada soalan boleh tanya dalam ruangan komen, okay? Alright. Okay. Boleh sediakan kertas. Okay, saya ada sekeping kertas A3. Unmute. Okay. Unmute. Sekejap ya, Cikgu Intan, sekejap ya. Minta Cik Khairul boleh tolong unmute-kan untuk Cikgu Intan tak? Teacher Intan. Okay. Mana Sekejap saya tengok dulu Teacher Intan. Sekejap ya. Teacher. Teacher Intan, cuba raise up your hand sekejap. Ramai sangat saya nak tengok. Okay. Alright. Okay dah. Assalamualaikum. Okay. Cikgu Intan. Terima Hai. kasih. Okay. Ni saya perkenalkan Cikgu Intan. Moderator saya yang akan membantu untuk menjawab soalan di Facebook Live dan juga Webex. Beliau merupakan memang guru doodle. Lagi mahir daripada saya sebenarnya. Saya yang mahir. Jadi terima kasih Cikgu Intan. Okey, kalau ada apa akan jawablah. Kemahiran beliau pun sangat tinggi dalam InsyaAllah. banyak doodle. Okey, saya teruskan.
Okey, tadi saya ada nampak doodle boleh guna pembaris atau tak. Setakat ni yang saya ajar, saya tak benarkan guna pembaris lah. Walaupun kita buat garisan menegak, kita tak gunakan pembaris. Memang kalau guna pembaris tu nanti dah jadi garisan teknikal. Doodle ni macam mana pun konsep asasnya adalah contengan. Jadi kalau kita nak buat garisan tegak, garisan lurus, kita akan belajar bagaimana untuk mengawal tangan kita dalam membuat garisan. Okay? Right. Sekejap ya. Saya sedang dalam kuarantin sebenarnya. Saya harap suara saya jelas sebab masih sesema dan batuk. Okey, semua dah bersedia dengan alatan dan bahan. Saya akan tunjukkan semula apa yang diperlukan. Hari ini saya akan gunakan kertas lukisan yang agak tebal sebab ada elemen yang akan saya gunakan pen marker. Tapi tak apa, kalau peserta nak gunakan kertas A4, tak apa, kita belajarlah sikit-sikit kan. Jadi untuk sesi kedua, sesi ketiga, nanti boleh sediakan kertas lukisan. Okay. Kemudian saya ada pensel. Saya suka guna pensel ni. Saya beli dekat BookTok. Mesti DIY pun ada sebab dia tajam. Dan dia ni lah, boleh tukar-tukar lah. Menarik juga ni. Jadi saya suka guna pensel ni untuk buat garisan halus. Boleh. Kalau guna pilot shaker tu kayangan lah kira kan. Tapi saya guna ni lah, DIY ni. Okay, mesti DIY ni pensel ni. Okay. Sama je, asalkan matanya halus untuk kita buat garisan yang sangat nipis. Okay. Nanti saya akan ajar lah apa bezanya garisan nipis, garisan nipis, halus, tebal, okay, kasar. Okay, kemudian saya ada pensel 2B. Yang ni tadi dia HB lah. Memang tak kuat pun. Dia punya panggil apa lakaran dia. Lakaran memang untuk lakaran yang sangat halus. Okay, kemudian kita ada 2B. Okay. Mata yang agak gelap. Nampak ke? Okay. Kemudian saya ada pensel 8B dan juga 6B. Tak apalah. Kalau ada. Kalau peserta ada, bagus. Tapi kalau tak ada pun tak apa. Sebabnya daripada pensel 2B ni kita akan belajar macam mana nak tekan, macam mana nak lembutkan tangan untuk membuat bayang-bayang nanti. Okay. Ni tambahan lah, saya cuma nak cerita je. Pensel 8B ni untuk buat bayang-bayang. Okay. Kemudian saya ada pemadam. Okay, pemadam. Dan beberapa pen. Okay, pen ni kebiasaannya saya guna jenama Staedtler, Artline, Sakura. Banyaklah. Saya tak kisah jenama. Asalkan saya pegang, rasa selesa dan juga kelancaran ink yang keluar tu. Itu yang penting. Ada je pen-pen yang lebih murah daripada ni, yang mempunyai kualiti yang agak sama. Cukuplah kan. Untuk belajar, untuk praktis, tak perlu sebenarnya untuk kita dapatkan pen yang sama dengan pelukis-pelukis profesional. Tapi kalau nak beli, nak cuba, tak ada masalah. Okay. Kalau baru nak praktis untuk peserta-peserta daripada sekolah rendah, okay, kita akan belajar dulu kemahiran memegang pen. Bila dah ada kemahiran tu, bolehlah beli pen yang lebih mahal supaya kita tahu macam mana nak kontrol mata pen yang kecil ni. Okay. Ini macam ni, 0.05 ni. 0.05 ni kecil tau. Kalau jatuh pun memang hancur. Lagi kecil 0.03. Jadi untuk gunakan pen 0.05 ni, perlu ni lah teliti dan tahu macam mana nak tekan pen ni. Okay, kemudian ni 0.2 dulu. Okay, ni dah tebal sikit. 0.2.
Saya ada 0.4. 0.4 semua ni yang agak besar lah matanya. Okey, 0.1. Okey, 0.1. Nampak tak? Okey. Kemudian yang besar lagi 0.8. Okey. Sebab saya tak selalulah guna pen ni kecuali saya nak conteng atas kertas. Kalau saya ada masa saya conteng lah. Sebab saya biasa guna pen marker untuk untuk dinding. Okey, satu lagi 0.7. Okey. Tak ada, tak apa, tak payah guna shaker pun tak apa. Guna pensel biasa, saya tunjuk je. Okay, kalau ada pensel 2B, tak apa, asalkan pensel. Saya tak merujuk kepada mana-mana jenama Okay, ada pensel tekan, jenama apa-apa pun tak apa. Okay, kemudian saya ada pen marker. Ni biasa saya rasa kita selalu guna. Outline. Outline ni sesuai lah untuk kertas. Dan juga saya biasa guna Posca. Posca ni lebih sesuai untuk kertas yang lebih tebal dan juga dinding lah. Okay. Dan saya ada pensel warna-warna putih. Selalulah saya dengar kan. Orang cakap, kenapa ada warna putih dalam pensel color? Tapi itulah bagi yang tak menikmati penggunaan warna putih tu mungkin rasa warna putih tu boleh tolak sebelah lah kan. Tapi sebenarnya pensel warna putih ni fungsi yang sangat besar lah bila kita membuat bayang-bayang ataupun kita nak beri penegasan kepada pewarnaan yang telah kita buat. Contohlah macam yang saya buat ni tadi. Okay, warna-warna putih ni penegasan ataupun pencahayaan saya gunakan warna putih. Saya cukup suka warna putih ni. Kalau ada siapa-siapa yang tak nak warna putih tu, selalulah ingat pada saya, boleh hantar pada saya. Okay. Alright. Itu antara alatan yang saya gunakan. Tak apa kalau tak ada semua yang saya tunjukkan. Yang penting ada pensel, satu pen, sebatang pen dan juga pen marker. Okay, kita belajar berperingkat. Okay, sabar. Bila nak mula melukis, okay, kejap. Okay, sekarang ni masing-masing pegang pensel. Saya tak nak pegang pensel shaker atau apa lagi. Saya nak semua peserta gunakan pensel kayu ni. Saya nak bimbing peserta untuk memegang pensel dengan betul dulu. Okay? Right? Okay. Alright. Semua dah ada. Jadi, tak apalah. Sekarang ni saya mulakan sesi dengan saya bercakap dulu. Okay? Jadi peserta boleh ikut tutorial yang saya tunjukkan. Cuba pegang seperti mana yang saya tunjukkan. Okay? Yang pertama sekali, cuba pegang di hujung pensel. Okay? Betul-betul hujung. Sebab pensel saya ni pensel baru, jadi panjanglah lagi kan. Siapa yang ada dah gunakan pensel yang dah lama tu mungkin dah separuh, tak apa. Cuba pegang pensel di depan. Okay? Okay, kemudian pada kertas awak, boleh tak macam ni? Sekejap Saya cuba cari kenapa. Sekejap. Bahagian kosong untuk saya tunjukkan cara. Sepatutnya saya kena adjust kamera saya. Tapi tak apa, sekejap lagi saya akan adjust. Saya tunjukkan dulu. Ya. Okay. Dengan memegang pensel di hujung pensel ni, cuba kita buat garisan. Tekan sikit, okay? Contohnya,
Pegang hujung dan tekan. Tak payah guna pembaris Okay? Okay? Cuba. Jangan banyak komen Jangan bersembang dekat ruangan komen tu, sebab kalau sembang kat ruangan komen tu nanti tak nampak pula apa yang saya tulis. Okay? Betul. Okay, saya nak select juga. Boleh klikkan move to stage. Jadi awak boleh nampak Cikgu Najwa dengan lebih detail. Okay? Betul. Awak akan nampak Cikgu Najwa tengah buat apa. Okay, saya perlukan 1 minit untuk saya adjust kamera. Sebab saya tak selesa melukis di easel ni. Sekejap Okay, bagi saya 1 minit sekejap. Okay, untuk yang tanya. Jawab dulu soalan-soalan yang ada jika. Okay. Jadi untuk ada yang tanya tadi macam mana nak bagi, okay, klik yang ni kalau awak klik pergi dekat nama Cikgu Najwa, lepas ada move to stage. Okay, kita nak pin. Kalau macam kita guna Google Meet tu dia pin kan. Jadi untuk yang Webex ni, move to stage. Okay, jadi bila awak klik move to stage tu, awak akan nampak Cikgu Najwa tu dengan lebih clear lah. Okay, alright. Okay, jadi kalau boleh kurangkan chat dahulu, melainkan ada soalan supaya awak boleh fokus dekat apa yang Cikgu Najwa cuba untuk sampaikan. Okay, terima kasih. Cikgu Najwa ada sekejap. Dia tengah adjust. Tak ada butang. Okay, dia dekat sebahagian sini ada more option. Bila awak pergi dekat klik nama Cikgu Najwa tu, akan ada 3 titik di bahagian atas. Okay, awak klik dan ada kat situ ada unmute, ada move to stage. Okay, jadi awak boleh klik dekat situ move to stage. Jadi awak boleh fokus dekat Cikgu Najwa untuk pinkan video dia. Okay, saya dah tukar layout. Sekejap Alright, Cikgu Intan boleh nampak tak? Saya nampak clear. Okay. Okay. Tak ada melintang. Tak ada menegak. Kejap Okay, dapat. Alhamdulillah. Alright. So, siapa yang tak dapat lagi boleh klik move to stage. Jadi, awak akan nampak Cikgu Najwa dia lebih fokus, lebih dekat lah. Okay. Dia nampak dekat skrin. Okay, terima kasih Cikgu Intan. Kenapa ada kertas? Sebab tak payah tengok muka saya lagi. Kita akan teruskan kelas dengan fokus pada teknik-teknik garisan yang akan awak pelajari hari ini. Okay? Alright, kita mula semula. Kita pegang pensel di hujung mata pensel ni lah. Okay? Right, boleh? Kemudian kita akan buat garisan lurus. Tekan sikit. Kalau tak ada kertas, cuba cari apa-apa buku nota untuk lukis. Okay, nampak tak? Ambil pensel 2B tadi dan tekan. Okay, tak payah guna pembaris. Alright? Boleh tak? Okay, ini garisan lurus. Bukan garisan lurus yang tak menggunakan pembaris lah. Okay. Saya buat lagi sekali. Dan tekan. Okay. Alright. Okay. Bagaimana? Apa bezanya kalau kita menaikkan sedikit tangan kita di bahagian tengah. Okay, cuba kita letakkan pensel di bahagian tengah dan kita tengok macam mana perbezaan antara garisan yang kita tekan tadi dengan garisan yang kita gunakan lepas ni. Okay.
Okay. Nampak tak? Bila kita letak tangan kita di bahagian, kita pegang pensil, jari kita di bahagian tengah pensil, kita gunakan tekanan yang sama. Ya, betul. Lebih halus. Inilah respon yang saya nak. Bukan komen-komen yang tidak berkaitan. Okay. Alright. Okay, inilah kita akan nampak garisan yang lebih halus. Okay. Okay, boleh tak? Ini baru garisan menegak. Okay, bagaimana pula kalau kita gunakan, letakkan jari kita di atas lagi? Okay, selalunya kita akan gunakan teknik ni bila kita nak buat garisan lakaran, sebab kita tak nak tekan. Garisan lakaran memang kita akan padam. Okay, letakkan ni lah. Letak pula. Pegang, letakkan jari di hujung pensel. Okay, nipis dan juga halus lah. Yang mudah untuk kita padam. Sorry saya rasa suara saya tersekat-sekat sebab saya pun memang masih dalam proses recovery lagi. Hidung tersumbat, tekak pun masih sakit lagi. Tapi saya akan cubalah untuk buat huraian supaya murid-murid boleh faham. Okay? Alright. Boleh cuba. Jangan bosan ya belajar untuk melukis garisan. Ini penting ni. Ni bila awak pegang pensil, bila peserta awak tu untuk anak murid saya. Bila peserta pegang pensil dengan betul, dia akan mempengaruhi juga tulisan kita. Okay, bila kita dapat kemahiran, menguasai kemahiran memegang pensil dengan betul, saya percayalah itu akan mempengaruhi tulisan yang lebih cantik dan juga teratur. Okey. Ini garisan menegak. Okey, bagaimana pula dengan garisan beralun? Okey. Kalau ada kertas lain ataupun gunakan kertas yang sama pun tak apa, kita conteng-conteng dulu, okey? Okey, sama juga kita mula dengan pegang pensil ataupun letak jari di hujung sekali. Okey. Boleh nampak tak? Cikgu Intan boleh nampak ke? Ya, boleh nampak. Okey. Okay. Kemudian sama juga cuba untuk beberapa kali, 2 kali. Okay, saya pun dapat respon nampak. Okey. Okay. So, jadi boleh follow Cikgu Najwa buat garisan beralun. Okay, alright. Kemudian naikkan jari di bahagian tengah. Okay. Cuba lagi buat garisan beralun. Inilah siapa yang cakap tadi tak pandai lukis apa semua. Jangan risau. Melukis ni walaupun kita ada bakat tapi kita tak praktis, sama je. Okay. Bukan bakat tu datang secara genetik, tapi kalau kita tak usaha untuk perbaiki ataupun mempertingkatkan kemahiran kita, sama je. Jangan cakap tak pandai. Kita semua ada, kita ada apresiasi seni tersendiri. Okay. Macam tu. Kita semua boleh melukis. Kita semua, dalam diri kita semua ada seni masing-masing. Okay, kemudian yang akhir sekali, atas lagi. Cikgu ni je ke cikgu ajar? Jangan tanya macam tu tau. Tapi pernah lah. Saya tahu dah tak ada soalan macam tu lagi. Tapi kalau ada terdetik macam tu, sabar kita belajar daripada yang asas.
Kemudian kita akan pergilah secara berperingkat. Okay. Kemudian ini adalah garisan asas lah ni. Satu lagi garisan yang saya suka buat. Garisan lingkaran. Okay. Sama, teknik yang sama. Teknik yang sama. Okay, kemudian naikkan sikit. Okay. Tak apa kalau awal-awal belajar ni tangan menggeletar ke, lepas tu macam jadi macam cacing ke. Tak apa, semua orang belajar mesti ada kemajuan dia kan. Je. Okay, sambil-sambil tu boleh teruskan garisan lingkaran. Kita penuhkan ruang-ruang yang ada. Ya, betul. Terima kasih. Say bye, ada Cikgu Intan. Okay. Aduh. Okay, boleh? Okay. Lagi? Atas lagi? Okay. Okay, buat je. Okay, dalam seni tak ada cantik ataupun buruk, betul. Seni, semua seni indah sahaja. Okay, kita yang meletakkan maksud seni tu macam mana. Okay. Bila saya mula menduda? Saya mula menduda sejak 3 tahun kot, umur 3 tahun. Taklah, duda ni sebenarnya cantingan, kita saja-saja melukis. Saya sebenarnya lebih kepada kalau ikutkan pada ni lah pengalaman saya, kejap Pengalaman saya melukis bermula dengan lukisan teknikal dan juga lukisan landscape lah, sebab saya pelajar sekolah teknik. Itu teknik atau kemahiran yang sebenar saya belajar. Dan kemudian saya memang minat dengan lukisan seni bina lah. Itu teknik yang saya masih cuba untuk kuasai dan saya sangat suka dengan lukisan seni bina sebenarnya. Tapi doodling ni satu aktiviti yang saya rasa simple, mudah, bila-bila saya nak lukis pun boleh. Sebab saya sejak saya sambung belajar, saya kurang berkomunikasi dengan orang lah. Jadi saya banyak berkarya je. Okay? Jadi kalau kita minat, kita tak boleh berhenti. Memang saya daripada kecil saya sentiasa melukis. Daripada umur 3 tahun saya dah masuk tandingan melukis. Jadi dan inilah saya dapat sokongan daripada ibu bapa dan juga cikgu-cikgu saya sendiri pun memang sentiasa hantar saya untuk pertandingan. Jadi pentinglah untuk cikgu-cikgu yang berada bersama dengan saya pada hari ini untuk sentiasa update dengan mana-mana pertandingan yang ada, termasuklah pertandingan yang akan dianjurkan oleh Pustakaan Sultan Ismail nanti. Okay. Dan antara kriteria ataupun syarat pertandingan tersebut perlu ada elemen doodle. Okay. Jadi kalau kita kurang dapat sokongan, bantulah diri sendiri. Okay. Ramai pelukis yang bermula dengan kebergantungan kepada diri sendiri dan juga bakat sendiri. Tak ada masalah. Cuba. Tapi InsyaAllah kalau kita minat dan kalau kita tetap dengan pendirian kita, InsyaAllah lah akan dipermudahkan urusan. Tak ada perjalanan yang mudah bila kita dalam bidang seni sebenarnya.
semua bidang pun ada dugaan, tapi seni ni agak double standard sikit. Jadi kalau kita, walaupun kita ada bakat, tapi kita tak ada sokongan, kita perlu tahu cara bagaimana untuk kita tetap dengan konsep ataupun pegangan seni yang kita ada. Okay, tapi yalah, itu bagi murid-murid sekolah rendah, pelajar sekolah menengah ataupun pelajar college. Saya rasa pelajar college dah boleh rancang dah. Kalau minat dalam bidang seni, apa yang perlu dibuat? Cari support system daripada rakan-rakan ataupun pelukis-pelukis. Jangan risau. Saya rasa tak pernah saya jumpa pelukis yang kedekut ilmu. Setiap pelukis yang saya jumpa sentiasa mudah untuk berkongsi pengalaman dan ilmu yang mereka ada. Itu sebab saya suka dan saya sarankan kepada guru media ataupun guru pendidikan seni visual untuk panggil pelukis-pelukis lain, freelance artis ni, untuk beri mukadimah bagaimana perjalanan dan pengalaman mereka dalam bidang seni. Tak ada masalah pun saya rasa. Sebab kita perlu ada rasa tanggungjawab lah bagaimana untuk membantu pelajar-pelajar kita mengorak langkah dalam bidang seni. Jangan kita lihat kejayaan tu daripada segi akademik, dan seni tu bukanlah ditinggalkan. Ada guru-guru yang betul-betul menghargai seni lah, tapi bantu mereka untuk faham langkah-langkah yang perlu diorang ambil sepanjang perjalanan dalam ni lah, memilih seni sebagai career ni. Okay, alright. Kemudian kita mula dengan kemahiran mengolah garisan-garisan yang telah kita belajar tadi. Berapa garisan yang kita belajar? 3 sahaja. Tapi bagaimana untuk kita mengubah ataupun mengolah garisan tadi menjadi garisan yang lebih banyak. Okey, sekejap. Saya minta maaf untuk hari ni sebab saya masih itulah sesama batuk, tapi saya cubalah untuk sampaikan sebaik mungkin apa yang saya input yang saya dah sediakan. Okey, peserta. Okey. Alright. Macam mana kita nak gunakan garisan tegak tadi? Okey, masih gunakan pensel, tapi sekarang ni saya nak gunakan pensel yang mempunyai mata yang lebih tajam untuk garisan halus. Ni saya akan masuk kepada konsep yang kedua. Kita membuat lakaran dan kita membuat outline bagi garisan yang telah kita buat. Okey, semua ada. Tadi kata ada shaker apa semua tu kan. Bolehlah guna. Okey, kalau tak ada, tak apa. Gunakan je pensel 2B tadi. Tetapi jangan tekanlah pensel awak tu, okey? Tak apalah, dalam kereta tengok je lah ya. Okey? Alright. Cuba kita buat garisan tegak, tapi kita angkat sikit pensel kita. Okey, tadi kita buat macam ni kan? Condong kan? Maksud tangan saya nampak macam sakit. Okey, macam ni. Ni kita tegakkan sikit pensel kita. Okey, tegakkan sikit pensel tapi masih pegang di hujung. Tegakkan pensel sikit. Dan kita akan, tak apa tau kalau tak lurus ke mengeletar, tak ada masalah. Okey? Dan buat garisan lurus. Lagi tegak dia akan jadi lagi nipis. Okey? Garisan saya kejang, ya betul lah tu. Mana ada garisan yang tak kejang, tak kejung, betul lah. Okey? Garisan sememangnya akan statik, kejang. Okey, alright. Cuba je. Lagi tegak, lagi halus. Okey, boleh Okey. Kalau yang dalam kereta tu nanti kita praktis lah okey. Jangan sia-siakan ilmu yang para peserta dapat pada hari ini. Okey. Alright, kemudian tadi melintang, kemudian kita
Gunakan tegak pula. Okay. Tak ada beza pun. Saya pun buat garisan pun agak menggeletar juga. Nervous ke sakit ke saya pun tak tahulah. Okay. Boleh Okay. follow. Cikgu Raja okey? Okay, okay. Alright. Then, satu je. Kalau kita buat garisan ni sebenarnya, kita kena tahan nafas. Garisan yang ni lah, garisan yang pendek macam ni lah. Janganlah garisan sepanjang 100 cm kau tahan nafas pula. Susah kan? Okay? Jadi, bila kita tahan nafas sebenarnya, kita akan dapat satu garisan yang lebih lurus. Walaupun tanpa pembaris. Cuba para peserta buat tahan nafas untuk seketika dan buat garisan. Maaf saya guna awak tadi. Sebab saya terbiasa dengan pelajar sekolah rendah. Okay. Jadi kebiasaan saya panggil anak murid saya dengan awak lah. Okay. Tahan nafas dan tarik. Okay. Okay, boleh? Okay. Kemudian kita buat. Dia cakap betul tu. Dia praktikan tahan nafas. Jadi lurus. Macam ni pula. Okay. Kita akan cuba. Kita mula tadi pukul berapa 11 lebih sikit Kak Yuli, tadi kita mula pukul berapa ya? Kak Yuli ada tak? Okay. Begitulah. Okay. Ini garisan. Garisan nipis. Okay. 11:05 Okay, tak apa, kita ada sikit masa lagi. Okay, tak apa. Okay. Sekejap lagi Cikgu Intan akan berikan link. Satu lagi konsep yang saya akan terangkan. Kemudian saya akan bagi link Okay. Disebabkan saya pun tadi batuk, lepas tu ubah kamera apa semua, kita akan habiskan lebih kurang 11:15 hari ni, boleh Okay. Okay, yang kedua, kita masuk sedikit corak yang boleh kita gunakan menggunakan garisan tegak Okay, apa yang kita boleh buat tadi? Sebagai contoh, saya tunjukkan balik garisan garisan yang saya dah berikan tadi, contoh tadi. Okay. Nampak tak? Garisan macam ni. Zentangle. Okay. Boleh tak peserta cuba buat mana-mana garisan yang saya tunjukkan ni dan nanti tunjukkan pada saya sebelum akhir sesi lah. Ya. Okay. Ada banyak jenis garisan. Zigzag ada. Menegak. Okay. Saya tunjukkan satu contoh. Nak saya gunakan pensel ke pen? Tak apalah. Kita buat guna pensel dulu. Kemudian saya akan buat outline guna pen saya kotakkan. Contohlah saya nak bahagikan kepada beberapa bahagian. Okey. Bahagian yang pertama, saya guna pen dah terus Jangan lambat. Okey, saya gunakan pen terus 0.7. 0.7? Oh, 0.3. Silap. Okey, saya mula dengan garisan lurus yang rapat. Dan kemudian jarakkan.
Dan kemudian rapatkan semula. Okey. Kemudian saya ambil pen marker dan saya buat outline di luar sebagai penegasan lah kepada bahagian ataupun kotak yang saya lukiskan garisan tadi. Okey? Buat lagi garisan rapat. Okey. Okey, nak buat garisan ni kena kemahiran lah, kena study, kena try banyak kali kan. Sekejap ya. Okey, kemudian di bahagian kotak lain, apa garisan lurus yang boleh saya tambah? Okey, kita ambil pen marker tadi. Kita buat dulu bentuk asas segitiga. Contohlah kan. Okay, kemudian kita ambil pen yang mata lebih tebal. Sekejap. 0.8. Okay. Okey, sementara saya buat contoh ni, Cikgu Intan boleh ni terangkan sikit pasal ni Google Link untuk kehadiran. Okay, Assalamualaikum. Alright. Untuk link, okay, sekejap lagi sebelum habis sesi ya Cikgu Najwa saya akan kongsikan nanti sebelum kita habis sesi nanti. Okay. Akan dapat sijil lah insyaAllah. Lagi 10 minit sekejap lagi. 12.05 minit bolehlah huruf sikit pasal Google Link ni. Okay. Jadi 12, dalam 12.5 minit. Ke 10? 12.10 dah. So saya akan kongsikan link. Okay. Kita boleh ambil pen marker. Ni. Okay. Pastikan bersama dengan saya sehingga inilah sesi yang terakhir 23 hari bulan. Sebab yang memang untuk sesi pertama ni saya lebih kepada kemahiran asas sahaja, melukis garisan. Dan yang kedua, sesi yang kedua saya akan masukkan cara untuk melukis objek doodle. Dan yang ketiga nanti, siri yang ketiga, kita akan melukis doodle bertema. Okay. Ingat ya, untuk yang bagi yang berminat untuk menyertai pertandingan nanti, dalam syarat pertandingan memang perlu ada elemen doodle. Itu sebab kelas ni antara sebab dianjurkan untuk ni lah beri pengenalan dan penerangan tentang doodle. Okay. Bagaimana pula untuk gunakan garisan beralun tadi? Okay. Satu lagi, saya lupa nak tunjuk. Garisan putus. Okay. Garisan putus-putus ni olahan daripada garisan tegak tadilah. Banyak sebenarnya garisan yang boleh kita lukis dalam lukisan doodle. Itu sebab kita kena banyak perhatikan
apa elemen-elemen yang ada di sekitar kita. Okay. Nak belajar doodle macam ni awal-awal. Okay. Nampak inilah perbezaan bila kita dapat mengolah garisan, hanya 3 garisan tadi. Garisan menegak, okay, garisan lingkaran, garisan melengkung. Dan bagaimana olahan yang kita boleh buat ni dapat membentuk kepada corak-corak yang boleh kita masukkan sebagai elemen doodle. Okay, lagi. Okay, kalau siapa yang tengok Cikgu Najah buat, saya percaya adik-adik yang lain pun boleh buat benda yang sama juga. Okay, peserta-peserta yang lain. Betul. Mudah je kan? Betul tak Cikgu Intan? Cikgu Intan mengajar ini ke untuk kelas? Cikgu Intan doodle ni juga ke? Perkara yang sama, benda yang sama. Kalau kita belajar doodle, memang kita akan belajar dengan garisan. Kita mulakan dengan garisan, baru kita boleh buat yang lain yang lebih detail. Cikgu Intan, kelas Cikgu Intan bila Cikgu Intan? Saya buat setiap hari untuk bulan Ramadan ni, hari Sabtu. Tapi kalau lepas Ramadan ni, hari Jumaat, selalunya Jumaat malam dan Sabtu pagi adalah sampai tengah hari. InsyaAllah. Okay. Sesiapa yang berminat untuk teruskan aktiviti doodle dan nak dapatkan bimbingan Cikgu Intan, bolehlah. Sebab saya tak selalu buat kelas. Saya ada kekangan masa lah sebab saya pun masih lagi dalam pengajian. Jadi saya cuma buat kelas bila ada jemputan je lah. Okay, ni garisan beralun tadi. Membentuk kepada garisan melengkung. Okay, nanti boleh kongsikan Okay, Cikgu Intan, boleh ni berikan link untuk kehadiran? Okay, alright, saya akan share sekarang. Sekejap ya. Okay, so saya dah masukkan dekat dalam chat box. Okay, untuk peserta yang di Facebook, okay, saya akan share. Sekejap ya. Ni Cikgu Intan, Facebook tak perlu share Cikgu Intan. Yang dekat dalam ni kan? Okay, Ya, saya dalam share web kat dalam website. ni. Okay. Minta ibu bapa ataupun guru yang turut serta untuk bantu pelajar dapatkan link tu untuk isi kehadiran dan juga beberapa maklumat lain untuk pensijilan. Cikgu Suzy ada dalam ni. Terima kasih Cikgu. Terima kasih banyak share kelas ni walaupun saya dah risau dah. Sebab saya tak berapa sihat. InsyaAllah lah untuk sesi yang kedua dan sesi yang ketiga saya harap suara saya, hidung saya semua dah okey. Okay. Okay, kita ada beberapa minit lagi. Jadi saya akan selesaikan doodle pattern yang saya buat ni. Okay. Nampak mudah kemahiran ni, tapi untuk kita tahu apa ni garisan-garisan yang kita nak gunakan sebenarnya memang perlukan masa untuk belajar dan macam saya kata tadilah banyakkan membuat pemerhatian. Kalau kita minat main game tu jangan main game je, tengoklah apa
garisan-garisan doodle ataupun konsep yang kita boleh lukis. Okay. Ni yang murid-murid yang minat lukis karakter ke apa ke, tak apa, belajar dulu melukis garisan. Cara memegang pen dengan betul, pensel dengan betul. Jangan tak sabar. Tu dah satu. Seni ni dia ada disiplin dan ketekunan dia sendiri. Kadang-kadang orang seni ni nampak macam chill-chill je kan. Tak berapa nak teratur sangat. Tapi sebenarnya bila dia melukis, dia orang ada disiplin sendirilah. Ada persona masing-masing kan. Okay. Nampak tak? Adakah peserta bersama dengan saya melukis juga? Boleh buka kamera. Boleh buka kamera kalau nak tunjuk hasil karya masing-masing. Boleh saya tengok. Kan macam syok sendiri je cakap seorang-seorang. Semua orang tengah fokus tu Cikgu Najwa. Semua tengah tunduk tu. Okay. Saya nampak. Saya tengok daripada Facebook Live. Yang saya on IG Live juga tapi tak berapa nak nampak dengan saya membebel je. Okay. Nampak tak IG Live? Simple je hari ni. Kat IG Live ni ramai rakan-rakan artis yang lagi berkemahiran. Boleh tengok. Kalau nak tengok karya saya dan kemudian cari rakan-rakan saya lain, boleh ke IG Najwa Rosman. Saya tulis sikit. Okay. Ramai dah tunjuk, dah share dekat skrin. Menarik. Bagus. Semua kusyuk dan belajar teknik melukis garisan dengan betul hari ni. InsyaAllah kalau sentiasa minat, tak putus asa, adalah jalan untuk teruskan dalam bidang seni ni. Okay. Tak apa, buat cactus pun boleh. Apa segala elemen dalam hidup kita ni ada garisan dia. Itu cara saya lah. Pendapat saya, seni ada dalam kehidupan. Kita tak boleh lari daripada seni. Tapi macam mana kita berpegang kepada pendirian kita lah. Okay. Sebab ada yang cakap seni ni satu kebebasan. Tapi kalau kita ada pegangan, kita takkan jauh daripada pegangan kita. Kita ada pegangan agama, budaya. Jadi kita rangkumkan seni dalam kehidupan kita dengan atas landasan yang betul. Okay? Alright. Ada lagi 3 minit. Boleh tunjuk. Bagus, cantik. Boleh tunjuk. Okay. Boleh tunjuk, boleh kongsikan dengan Cikgu Najwa. Boleh tunjuk dekat skrin. Very nice. Good. Cikgu Intan apa IG Cikgu Intan? Saya nak tulis. Saya Art of Teacher Intan. Art of? Teacher Intan. Teacher aja betul kan? Teacher betul. Teacher. Teacher Intan. Okay. So masih lagi ada yang kosong-kosong tu, boleh tambah-tambah. Selalunya kalau macam masa buat tu memang tak boleh stop dah. Okay. Okay, boleh follow IG saya dan juga Cikgu Intan. Dalam kami banyak follow lah. Pelukis-pelukis doodle juga. Cari je. Adalah yang lagi hebat. Yang lagi berkemahiran, berpengalaman. Betul tak? Betul. Okay. Okay. Saya tukar kamera sekejap. Sebelum saya tamatkan kelas untuk hari ni. Cikgu Intan, kalau ada apa-apa nak tambah daripada teknik yang kita dah buat hari ni. Okay. So kalau teknik tu, saya tambah-tambah juga lah sikit. Okay. Macam yang Cikgu Najwa tunjuk tadi tu, sebenarnya ada banyak lagi jenis-jenis garisan yang ada. Okay.
Jadi selalunya kalau macam kita nak hasilkan sesuatu karya tu, okay, awak boleh tambah-tambah juga, boleh guna, boleh apply jenis-jenis garisan yang lain juga. So dia lebih pelbagai lah dekat dalam awak punya hasil karya tu nanti. Okay, macam tadi ada juga yang tanya, kenapa Mr. Doodle punya style lain? Jadi setiap artis tu, even Cikgu Najwa punya style pun tak sama dengan Cik Intan punya style. Jadi kami masing-masing ada style tersendiri. Okay? Jadi dekat sini macam Cikgu Najwa cakap tadi, setiap kita dari kita ni, kita ada persona masing-masing. Jadi kalau tengok ni kita tahu dah, oh yang ni adalah Cikgu Najwa punya style. Okay? Lakaran dia berbeza-beza. Setiap yang ada tu tak sama. Okay? Okay, kejap nampak ke saya tak Tak nampak lagi. Okay, untuk yang terlepas tu saya kongsikan semula link kehadiran. Okay. Okay, nampak dah. Okay. Jadi dah 12.15. Okay. Tamat untuk sesi yang pertama. Bengkel Doodle Cikgu Najwa. Saya itulah minta maaf lah ya, hari ni saya masih kurang sihat, tapi saya harap penjelasan saya dapat difahami dan insyaAllah untuk sesi yang kedua dan ketiga kesihatan saya bertambah baik dan saya akan huraikan satu persatu konsep lain dalam lukisan doodle. Okay, Cikgu Intan juga akan bersama dengan saya sehingga sesi yang terakhir. Jadi boleh tanya banyak soalan berkenaan dengan teknik doodle ni. Okey, yang baik datang daripada Allah SWT dan yang kurang pada hari ini memang datang daripada saya. Okey, jadi terima kasih. Jumpa lagi nanti untuk sesi yang kedua dan juga sesi yang ketiga ya. Teruskan bersama dengan saya untuk meningkatkan kemahiran dan juga dapatkan sijil lah ya. Okay, saya akan tambah lagi beberapa kriteria yang perlu ada dalam pertandingan tu nanti. Okay, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye. Terima kasih semua. Alright. Bye. Oh, bolehlah kot unmute Cik Khairul untuk semua mikrofon. Saya nak cakap. Terima kasih, jumpa minggu depan. Okay semua, bye. Terima kasih cikgu. Bye. Terima kasih cikgu. Saya boleh feedback. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Cikgu saya. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Cikgu saya ada. Cikgu saya boleh feedback. Saya suka belajar dengan cikgu. Okay, terima kasih. Cikgu saya boleh. Terima kasih tu pelajaran. Terima kasih cikgu. Program. Yang mana ni? Program Ini tu belajar.